Okey, jailbreak ni adalah mereka buat satu backdoor. Katakanlah kalau kita nak download daripada Apple, daripada Google Store, kadang-kadang tu software ni berbayar, betul? Kadang-kadang kita nak main game, berbayar. Apa yang mereka buat? Mereka akan jailbreak. Dia akan buat satu backdoor untuk mengeluarkan pertahanan daripada iPhone ataupun Google ni tadi. Dia akan buat jailbreak supaya kita dapat install semua ni dengan percuma. So, ini saya tak perlu terangkan. Dalam internet ni semua ada. Sebab apa dia jailbreak? Sebab keinginan untuk download semua ni ada dekat dalam internet. So, sebab tu mereka buat jailbreak supaya mereka boleh bypass. Tak perlu bayar. Tak perlu bayar untuk download game, tak perlu bayar untuk download apps. Dalam Apple, dalam Google Play ni ada application berbayar. Tapi untuk mereka bypass supaya tak bayar, mereka buat jailbreak supaya ia percuma. Okay, so saya just nak share macam mana dilema free wifi ni. Free wifi ataupun free MITM. MITM ni apa? Man in the middle. Adakah kita duduk dekat free wifi ni, free wifi, kita tengok semua logo-logo free wifi ni, ataupun kita ni jadi tempat sumber daripada mangsa man in the middle? Adakah kita ni mangsa man in the middle? Okay, macam ni dia buat. First, dia duduk tempat free wifi, dan apa yang dia buat? Dia akan, sebab semua free wifi ni of course akan pergi ke internet. Kita duduk dekat, kadang-kadang kita nak tunggu dekat airport, dekat dengan 4-5 jam, 2-3 jam lepas kita check in. So kita akan cari free wifi kalau kita tak nak pakai broadband kita. Kadang broadband dekat airport dan kita tak dapat line atau sebagainya. So kita connect dekat free wifi. So apa free wifi ni? So dia akan buat konsep sniffing. Dia dah hijack all the data, dia dah hijack access point ni. Access point ni dia hijack, dan semua yang nak access dia akan sniff. Mana daripada internet yang nak pergi ke user, nak pergi ke mana-mana user kat belakang ni. So dia akan sniff. Sebab dekat free wifi ni kita kena sedar ada orang lain juga yang duduk dengan kita. Dan semua orang ni tak macam kita. Kita tak boleh baca orang ni macam mana, siapa yang duduk dengan kita. So apa yang dia buat? Untuk dia keluar ke internet, dia akan lalu hackers ni tadi, dan baru dia hantar kepada access point. Kalau macam tadi dia hantar ke sini, kat belakang tu ada access point, kat belakang ni, ni access point. So dia akan lalu sini, baru pergi ke internet. Macam tu juga masuk dia akan masuk ke access point daripada internet, masuk kita punya device wireless. Sebab semua ni akan ada satu wireless. Dia akan pergi dan dia akan masuk ke sini. Sebab apa? Sebab hackers ni dia dah hijack access point tadi. Dia dah dapatkan semua maklumat-maklumat, ataupun dia dah hijack configuration, dia dah masuk, dan barulah kita dapat akses internet. Cuma kita tak sedar ada orang man in the middle yang dah hijack kita punya traffic. Kita tak sedar benda ni, dia tak beritahu kita, ataupun sistem tak alert kita ada orang dah hijack dia. Tak ada. So apa dia buat? Katakanlah kita keluar kepada website-website yang perlukan login, yang perlukan akses pada sistem-sistem. Dia teks tadi, macam Cik Junaidi masukkan tadi, password tadi, kita akan nampak. Okay. Yang kedua, macam mana dia buat? First, dia akan masuk dekat kita punya wifi. So free wifi. So apa yang dia buat? Kita katakanlah saya ada wifi, saya pakai modem 3G, dan saya telah advertise free wifi. Macam laptop saya pakai modem 3G tu, 3G saya beli, 3G Celcom Axis. Apa yang saya buat? Saya letakkan nama SSID saya free wifi. Lepas tu tuan-tuan perempuan pun klik. Sebab apa? Sebab tak ada password. Memang diberi untuk tak ada password, supaya untuk mudahkan orang lain akses melalui saya. Dan apa yang dia buat? Dia akan connectkan semua data-data
daripada 3G tadi. Sebab dia lalu saya ini. Ini konsep-konsep yang kita kena sedar. Walaupun tuan-tuan tak perlu buat ini, tetapi kita kena ada awareness, kita kena ada satu kesedaran apabila berada di tempat-tempat public, tempat-tempat yang tak selamat ni, macam mana cara untuk kita selamatkan data kita. Okey, ini salah satu isu yang mana berlaku dekat satu agensi. Dia punya wifi tadi flooding, terlalu sesak sehingga menyebabkan semua tempat tak dapat IP. Sebab apa? Kalau kita tengok ni semua ada Android. Okey, semua, katakanlah satu orang, satu user, dia ada smartphone, dia ada tablet dan dia ada laptop, menggunakan access point. Access point macam saya beritahu tadi, dia kereta sebenarnya, dia satu tempat transport dan dia ada limitation, dia ada some limitation. Kalau kita tak kontrol, maka dia mesti akan ada satu, ada satu threshold yang menyebabkan ketidakmampuan dia untuk supply, untuk hantarkan maklumat yang diperlukan. Okey, macam isu ni kalau kita tengok. Okey, ni time 10.38. Ini ada pukul ini adalah pukul 4. Ini ada pukul 4 petang 38 saat. 4 petang 10 minit 38 saat. 38 saat. Dekat sini 39 saat. Bayangkan dalam masa 1 saat ada berapa banyak transaction. Ada banyak transaction yang pergi ke access point tadi. Itu yang menyebabkan access point tadi dia tidak mampu untuk menampung tempat yang banyak. Okey, ini sedikit teknikal supaya tuan-tuan faham. Ini adalah device yang nak connect 388 device connect pada satu wireless access point. Cuma 152 berjaya. 152 berjaya, yang lain 121,000 ni adalah dia punya cubaan untuk masuk. So access point ni dia bukan, bila dia tak boleh masuk, dia tutup pintu terus. Dia akan cuba, sebab karakter device ni dia akan mencuba untuk masuk dekat kita punya access point. Ini dah flooding dalam network, so menyebabkan access point ni terganggu. Ini contoh bagaimana kita punya device memberi kesan. Okey, ini adalah best practice apa yang kita kena buat. First kali kita kena separatekan kegunaan kerja dengan kegunaan peribadi. So kita kena ada, maknanya macam dekat BT mungkin tuan-tuan perempuan dah didedahkan dengan polisi-polisi supaya ini tidak terdedah pada ancaman-ancaman yang tadi tu. Bukan mereka ni saja kita okey, kita tak boleh bawa device. Mungkin boleh bawa device sendiri, tetapi ada polisi-polisi yang perlu user ni patuhi. So yang pertama apa yang kita buat, pastikan kita kena buat perbezaan, ataupun kita kena asingkan. Contoh macam sekarang ni mungkin kita dah tak boleh nak halang anak-anak daripada menggunakan tablet ataupun sebagainya. Tapi kita kena faham, mereka gunakan tablet tu mungkin dia dah main game pun dah banyak dalam, dah menyebabkan slow sebagainya. Dan kita gunakan device yang sama untuk buat kerja, akhirnya data-data kita ni dirosakkan ataupun berlaku kerosakan. Waktu tu kita nak marah anak kita, mungkin tak boleh, sebab mereka tak faham naluri kanak-kanak atau sebagainya. Mereka ingin bermain, tapi kita kena asingkan. So make sure kita kena buat pengasingan antara kerja dan kegunaan harian. So kita kena asingkan dari segi kita punya mungkin polisi ataupun personal life dengan kita punya kerja. Kita kena asingkan supaya kita dapat mungkin ada privacy yang kita tak perlu dedahkan. So kita kena buat pengasingan. Okey, dan kita kena enforce polisi supaya pengguna boleh patuhi setiap polisi yang dibuat, dan